Fokus negeri di bawah bayu penganjuran Majlis Rumah Terbuka perkukuh Ikatan Perpaduan Rakyat. Bujurannya langsung bersama Muhammad Shahrizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Syah. Baik Nurul, penganjuran Majlis Rumah Terbuka dalam setiap sambutan perayaan yang diraikan di Sabah antara usaha berterusan kerajaan negeri dalam memperkukuhkan Ikatan Perpaduan Rakyat berbilang kaum di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, langkah itu memperlihatkan usaha kerajaan yang sentiasa mengutamakan dasar kesaksamaan bagi semua perayaan tanpa mengira kaum dan agama. Datuk Haji Ji memberi jaminan kerajaan negeri akan terus memelihara keharmonian dan keamanan yang dikecapi rakyat bagi memastikan setiap agenda pembangunan negeri yang dirancang dapat dijayakan. Katanya Sabah kini berada di landasan yang betul dengan kerajaan negeri telah melakukan yang terbaik untuk menjayakan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dalam memajukan negeri. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan negeri dan rakyat terus bersatu dan menumpukan perhatian untuk memenuhi agenda pembangunan negeri. Katanya jika rakyat dan kerajaan terus bersatu untuk fokus memenuhi agenda pembangunan negeri, Sabah akan terus meningkatkan kutipan hasil dan pelaburannya yang masing-masing RM6.6 bilion dan RM33.4 bilion tahun lepas. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina peringkat daerah Sendakan di Dewan Hak Khas Sendakan. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan antaranya Orkestra Cina Sekolah Menengah U Sendakan, tarian singa serta rangkaian lagu Tahun Baru Cina yang dipersembahkan artis tempatan. Kerajaan Sabah memperuntukkan sebanyak RM300,000 bagi menjayakan Festival Tahun Baharu Cina FTBC Daerah Pitas 2023 yang berlangsung selama 9 hari bermula semalam hingga 30 Januari ini. Festival itu antara lain bertujuan mempromosikan Daerah Pitas sebagai destinasi pelancongan di bahagian pantai utara Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, festival ini bakal dimasukkan dalam World Book of Records tahun ini sebagai sambutan festival terpanjang yang berlangsung 9 hari berturut-turut. FTBC Daerah Pitas sebelum ini pernah dimasukkan dalam Malaysia Book of Records pada 2016 dan Asia Book of Records pada 2019. Datuk James menyatakan demikian selepas merasmikan majlis pembukaan sambutan FTBC peringkat daerah Pitas. Festival anjuran bersama kerajaan negeri, Pejabat Adun Pitas, Pejabat Daerah Pitas dan Persatuan KDM Pitas. Sementara itu, Adun Pitas yang juga pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Rudi Awang menyambut baik komitmen kerajaan negeri menjayakan dan mempromosi festival berkenaan yang menerima sambutan menggalakkan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah mahu penganjuran pelbagai festival kebudayaan tempatan Sabah dilaksana dengan kreativiti yang pelbagai dan meluas. Ini termasuk festival muzik yang menggunakan alat muzik tempatan dengan kolaborasi pelbagai pihak termasuk negara luar sebagai usaha menonjolkan kebudayaan tempatan di peringkat antarabangsa. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Janisten Bangkuai, langkah tersebut sekaligus dapat mengetengahkan keunikan bakat tempatan Sabah selain merancangkan lagi industri pelancongan negeri. Kerajaan atau Kabinet sudah meluluskan pembentukan Sabah Convention Bureau khusus untuk melihat semua perkara ini. Ya. Selain daripada menarik lebih banyak events ataupun program dari luar negara untuk datang ke Sabah, kita ingin melihat kita punya local talent untuk menggunakan kreativiti mereka untuk mengolah ataupun to come up with events yang dilahirkan di Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa program Chinese New Year Vaganza 2023 bersempena dengan Culture Vaganza di Kota Kinabalu. Program anjuran Siung Entertainment dengan kerjasama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Kita berharap penganjuran seperti ini dapat diberi sokongan secara padu oleh kuasa pihak kerajaan, para pihak swasta, NGO dan orang persorangan yang mungkin boleh bergandeng bahu bersama kami. Bukan saja kepada kami, tapi kepada pengurus acara yang lain untuk terus memartabatkan kita punya ataupun meningkat lagi kita punya eko pelancongan di negeri Sabah khususnya yang melibatkan kebudayaan. Pihak lembaga kebudayaan juga akan mengetengahkan
semua etnik-etnik yang ada di Sabah secara lebih meluas lagi, secara lebih detail, supaya pengunjung-pengunjung yang datang akan dapat lebih mengetahui, mempelajari bagaimana budaya-budaya daripada etnik-etnik yang ada di Sabah. Antara aktiviti yang turut diadakan sempena program ini persembahan tarian singa, pertandingan akhir Miss Chong Samvaganza 2023 dan pertunjukan api. Satu kejadian tanah runtuh berlaku di lereng Bukit Kampung Gas Sandakan susulan hujan berterusan sejak awal pagi tadi. Bagaimanapun runtuhan yang membabitkan satu bongkah batu di lereng cerun itu tidak mengakibatkan kerosakan harta benda dan kemalangan jiwa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan Nur Azizi Cik Noh berkata pihaknya menerima laporan kejadian ini kira-kira 8.38 pagi dan pemantauan berterusan akan dilaksana dari semasa ke semasa termasuk siasatan terperinci punca runtuhan berkenaan. Sisa runtuhan itu telah menutupi sepenuh jalan dan ada juga sisa yang jatuh di kawasan cerun yang paling bawah lah. Tapi setelah kita buat pemantauan tadi dan juga risiko yang kebangkalian daripada ancaman pada penduduk, kita kena pasti di bahagian lereng bawah ni terdapat lebih kurang 14 keluarga yang tinggal dalam kontena dan kita telah menasihati mereka sekiranya berlaku keadaan yang hujan berterusan, kita minta dia orang keluar daripada kediaman. Beliau ditemui RTM ketika melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Tambahnya pemantauan di kawasan rendah berpotensi dinaiki air dan cerun berisiko berlaku runtuhan juga dilaksana di kawasan Batu Sapi dan berhampiran perumahan Taman Indah Jaya Sandakan. Sementara itu tinjauan RTM di Taman Pohing 1 Jalan Batu Sapi Sandakan yang dilanda banjir kilat susulan hujan berterusan itu mendapati paras air telah surut dan penduduk melaksanakan pembersihan rumah masing-masing. Mulai pasang jam 5.30 masih belum, baru sedikit. Dia dalam hanya setengah jam dia langsung naik, mungkin jam 6. Agak sudah mulai masuk. Kalau untuk rumah yang rendah, dia langsung boleh masuk lebih kurang macam mau 3 kaki. Di sini ada kejadian rumah yang masuk lebih kurang ada 5-6 rumah yang masuk rendah sampai 3 kaki masuk ke dalam rumah. Air itu naik hingga paras pinggang lah. So ada lebih kurang anggaran 10 buah rumah yang terkesan. Situasi di sini ini boleh dikatakan asal hujan lebat memang paras air akan naik lah. Kemungkinan pasir-pasir daripada bukit nih yang turun ke bawah ini, menyebabkan saluran pembaritan kita sumbat. Kita mohonlah pada pihak yang berwajiban supaya kita punya sistem pembaritan ini dikemas kini. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurul. Nurul, silakan. Terima kasih Syahrizam atas perincian itu.